8 jenis muamalah Islam. Okey, yang pertama dipanggil al-wadi'ah, iaitu simpanan. Apakah maksudnya? Iaitu mewakilkan sesuatu barang atau harta kepada pihak lain untuk disimpan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran tasawur Islam, khususnya dalam pelajaran yang kedua. Berbanding pada minggu yang lalu, kita telah pelajari pelajaran yang pertama, iaitu sistem ekonomi Islam. Hari ini kita berpindah kepada pelajaran yang kedua, iaitu sistem keuangan Islam. Namun pada hakikatnya kedua-dua topik ini berada dalam tema yang pertama, iaitu tema yang sama, iaitu tema sistem ekonomi dan keuangan Islam. InsyaAllah pada hari ini kita ingin mencapai standard pembelajaran yang pertama dan yang kedua, iaitu yang pertama menyatakan konsep asas muamalah dalam Islam, dan yang kedua iaitu menerangkan jenis-jenis muamalah Islam dan cara pelaksanaannya, insya-Allah. Baik, untuk standard pembelajaran yang pertama, iaitu konsep asas muamalah Islam. Okey, dalam konsep asas muamalah Islam ini kita akan lihat yang pertama maksud muamalat, yang kedua maksud muamalat dalam sistem keuangan Islam, dan yang ketiga adalah dalil berkaitan dengan muamalat Islam. Baik, kita lihat yang pertama terlebih dahulu, maksud muamalat. Apakah maksud muamalat? Maksud muamalat adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam segenap segi kehidupan yang merangkumi kekeluargaan, ekonomi, politik, pemerintahan, jenayah dan sebagainya. Kesemua ini dikira muamalat. Dalam kekeluargaan kita, iaitu perhubungan kita dengan adik-beradik, dikira muamalat. Dalam sektor ekonomi, perhubungan kita daripada kita bekerja dan juga majikan, dikira muamalat. Itu adalah politik, pemerintahan dan sebagainya. Semua itu dikira sebagai muamalat. Itu hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam menjalani kehidupan. Itulah yang dimaksudkan dengan muamalah. Namun kita sekarang berpindah kepada yang kedua, iaitu maksud muamalat dalam sistem keuangan Islam. Yang inilah yang kita nak fokuskan pada hari ini, iaitu muamalat dalam Islam. Apakah maksud dia? Iaitu tata cara urusan harian sesama manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing, melibatkan transaksi keuangan berlandaskan syariat Islam. Inilah yang dikatakan muamalat dalam sistem keuangan Islam, iaitu tata cara urusan harian sesama manusia, sesama kita untuk memenuhi keperluan antara kita yang melibatkan transaksi keuangan. Transaksi itu pula pastikan berlandaskan syariat Islam, barulah dikira sebagai keuangan Islam. Mari kita baca dalil berkaitan dengan sistem ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu dengan jalan yang batil, iaitu salah, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara saling meredai antara kamu. Inilah yang dikatakan berlandaskan syariat Islam. Jelas dalam dalil ini menjelaskan kepada kita, jauhilah perkara batil dalam urusan
harta ataupun keuangan ataupun yang sama dengannya. Baik, seterusnya dalam konsep asas muamalat dalam Islam lagi. Cuma pada kali ini kita nak lihat matlamat muamalat Islam, prinsip-prinsip muamalat Islam dan ciri muamalat Islam. Apa matlamat muamalat Islam? Iaitu mengawal manusia dalam menguruskan sistem ekonomi dan keuangan mereka agar lahir masyarakat yang bersatu padu, harmoni, saling menghormati dan aman. Kita berpindah kepada prinsip-prinsip muamalah Islam, iaitu kerelaan dalam berurus niaga, tidak mengandungi elemen haram seperti riba, gharar dan perjudian. Dan yang ketiga, urus niaga tidak membawa kepada kerosakan terhadap struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri muamalah Islam. Apa ciri-ciri muamalah Islam? Pertama, bersumberkan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, redha meredai dalam urusan antara kedua-dua belah pihak. Yang ketiga, adil dan mendatangkan manfaat. Dan yang keempat, tidak melakukan penipuan. Baik, di sini ada satu nota kecil, iaitu berkaitan dengan perkataan gharar. Apa itu gharar? Gharar adalah ketidakpastian dalam sesuatu akad atau kontrak jual beli, sama ada dari segi kuantiti bahan, kualiti bahan, harga, waktu penyerahan, pembelian dan sebagainya. Dengan kata lain, gharar adalah kesamaran dalam urusan muamalat. Ini adalah perkara yang dilarang dan haram dilakukan dalam Islam. Baik, sekarang kita berpindah pula kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu jenis-jenis muamalat Islam dan cara pelaksanaannya. Ada 8 jenis muamalat Islam. Okey, yang pertama dipanggil al-wadi'ah, iaitu simpanan. Apakah maksudnya? Iaitu mewakilkan sesuatu barang atau harta kepada pihak lain untuk disimpan. Kita wakilkan barang atau harta yang berharga kepada pihak lain untuk disimpan. Contoh, Zul mengamanahkan wangnya kepada pihak bank untuk disimpan. Bank pula memberi jaminan bahawa wang tersebut akan dikembalikan kepadanya apabila diminta. Itulah al-wadi'ah. Yang kedua, al-mudharabah. Mudharabah adalah pelaburan. Pelabur memberi modal kepada pengusaha untuk diperniagakan dan keuntungan akan dibahagikan mengikut perjanjian. Contoh, Ishak iaitu pemodal bersetuju untuk membiayai projek yang akan dilaksanakan oleh Hasan iaitu pengusaha menurut nisbah keuntungan yang telah dipersetujui bersama. Ishak ni melabur kepada Hasan untuk mengusahakan projek dan keuntungan nanti akan dibahagikan mengikut nisbah yang dipersetujui bersama. Baik, yang ketiga dipanggil sebagai musyarakah, al-musyarakah, iaitu syarikat. Apakah maksud syarikat ini? Akad antara dua orang, mesti dua orang atau lebih, untuk berkongsi modal dan keuntungan dalam suatu perniagaan. Syarikatnya ya. Faiz, contoh, Faiz mendapat modal daripada rakan kongsinya bagi memulakan perniagaan melalui berkongsi. Keuntungan atau kerugian ditanggung bersama sebagaimana dipersetujui berdasarkan modal masing-masing, sama ada besar ataupun kecil. Di sini berlakunya di mana keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian adalah bersama-sama berdasarkan persetujuan. Itulah al-musyarakah. Seterusnya yang keempat iaitu al-murabahah, jualan penambahan untung. Ada keuntungan dalam jualan. Apa dia?
jual beli sesuatu barangan dengan memaklumkan harga kos bersama-sama memaklumkan tambahan margin keuntungan. Dengan kata mudah, menjual suatu barang dengan memberitahu kepada pembeli harga kos belian dan harga yang baru berserta berapa jumlah keuntungan yang kita dapat. Contoh, Farah menjual rumahnya dengan mengambil keuntungan sebanyak 20% daripada harga asal rumah tersebut. 20% keuntungan ini diketahui oleh pembeli. Pembayaran boleh dilakukan semasa penyerahan barang atau pada masa yang dipersetujui bersama. Nak bayar nanti, tak kiralah dibayar ketika terima barang ataupun pada waktu yang dipersetujui bersama. Itulah al-murabahah, penjualan yang diketahui jumlah untung. Yang kelima, al-bai'u bithamanu ajil. Al-bai'u bithaman ajil. Jualan dengan bayaran tertangguh. Apa dia? Penjualan barangan berasaskan pembayaran tertangguh pada harga tertentu secara ansuran atau sekaligus mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Contoh, ada membeli kereta secara pinjaman. Bank yang membiayai pembelian kereta baharunya. Pihak bank menjual semula kereta tersebut kepadanya dengan harga pokok dan juga keuntungan. Adam membayar pinjamannya secara tertangguh mengikut tempoh masa yang ditetapkan secara ansuran. Di mana pembelian kita sesuatu barang dengan cara kita membayar secara ansuran tertangguh mengikut persetujuan. Inilah al-bai'u bithaman ajil. Seterusnya yang keenam adalah ar-ruhnu, iaitu gadaian. Apa dia? Iaitu proses menyerahkan harta sebagai cagaran untuk mendapatkan hutang. Kita meletak suatu barang yang berharga kepada seseorang untuk mendapat hutang daripada. Contoh, Din pergi ke pejabat ar-ruhnu untuk menggadaikan barangan kemas, seterusnya mendapat sejumlah wang bagi memulakan perniagaan. Kemudian, pihak ar-ruhnu memberi surat gadaian kepadanya bagi menebus semula barangan kemas tersebut dalam masa yang ditetapkan. Maknanya, barangnya nanti kita boleh tebus kembali dengan membayar kembali hutang yang kita dapat tadi. Itulah ar-ruhnu. Yang ketujuh, al-ijarah, sewa menyewa. Apa dia? Iaitu perjanjian yang membolehkan seseorang mengambil faedah atau manfaat daripada milik orang lain dengan bayaran. Contoh, sewa kereta. Faedah yang ada pada kereta iaitu milik orang lain, kita dapat miliki dengan bayaran. Miliki apa? Miliki faedah. Contoh, Umar selaku pemberi sewa dengan rela melakukan akad kontrak bagi menyewa rumah miliknya selama setahun kepada Abu dengan kadar sewa 500 sebulan. Itu al-ijarah. Dan yang terakhir adalah takaful, iaitu insurans Islam. Apa dia takaful? Itu plan pelindungan berdasarkan prinsip syariah melalui caruman sejumlah wang yang akan disalurkan kepada pihak yang mengalami kemudaratan atas dasar ta'awun dan tabarruk. Contoh, Ali menyertai skim takaful dengan melakukan bayaran secara bulanan kepada syarikat takaful, iaitu sebahagian daripada wangnya didermakan yang dikatakan sebagai tabarruk, persetujuan untuk menderma sebahagian atau keseluruhan harta kepada ahli secara bersama kepada pihak yang ditimpa musibah atas dasar dan prinsip tolong-menolong yang dipanggil sebagai ta'awun. Ada dua perkataan, tabarruk dan ta'awun. Inilah takaful Islam, plan pelindungan berdasarkan prinsip syariah. Baik,
kita telah pelajari ke-8 jenis muamalat, dan sekarang kita lihat perbezaan dan persamaannya. Jenis-jenis muamalat al-wadi'ah, al-mudharabah, dan al-musyarakah. Ada persamaannya. Ketiga-tiga ini berbentuk simpanan dan pelaburan. Apa bezanya antara mereka ketiga-tiga ini? Al-wadi'ah adalah simpanan pemilik, dijamin dan tiada sebarang keuntungan dijanjikan, sebagai simpanan sahaja. Manakala al-mudharabah adalah pemodal berpotensi mendapat keuntungan yang tinggi, namun berisiko juga menerima kerugian yang tinggi juga. Dan yang ketiga adalah musyarakah. Keberhasilan syarikat, hasil syarikat menentukan keuntungan atau kerugian pemodal. Jadi di sini ketiga-tiga ada bezanya. Simpanan tanpa keuntungan, keuntungan dan kerugian ada potensi, hasil syarikat yang menentukan untung ataupun rugi. Ketiga-tiga. Baik, kita pergi kepada al-murabahah dengan al-bai'u bithman ajil. Kedua-dua ini ada persamaan, iaitu kontrak jual beli. Ya, betul. Kedua-dua ada kontrak perjanjian jual beli. Murabahah, penjualan barang dengan memaklumkan kos bersama-sama tambahan mancing keuntungan. Manakala al-bai'u bithman ajil, jual beli barangan dengan bayaran tertangguh, sama ada secara angsuran atau sekaligus. Dan yang ketiga adalah ar-rahnu beserta al-ijarah. Kedua-dua ada persamaan, iaitu membantu orang yang memerlukan pembiayaan tunai segera atau perkhidmatan. Ar-rahnu, pinjaman dengan cara cagaran. Al-ijarah, itu sewaan, kita menyewa. Ar-rahnu, pembiayaan wang dengan menjadikan barang yang berharga sebagai cagaran. Manakala al-ijarah, pemilikan manfaat barangan atau perkhidmatan dengan bayaran sewaan. Kedua-duanya adalah konsep membantu. Baik, sekadar itu untuk sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekiranya ada persoalan, boleh ajukan kepada talian saya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pelajaran yang sama untuk siri yang kedua bagi sambungan yang seterusnya. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan apa yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita berjumpa pada hari dan waktu yang lain. InsyaAllah.